InsyaAllah pada malam ini saya akan berkongsi dalam satu hadis, yaitu tajuk dia menuntut ilmu berarti menuju jalan ke syurga, karangan Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Dalam kitab dia 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, yang mana kalau tuan-tuan buka, tuan-tuan boleh dapatlah kitab ni kan, harga dia lebih kurang kalau tuan-tuan dah baca lah. Tak mengaji ikut kat mana-mana ada pengajian, harga dia RM10, diskaun RM2, RM8. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh lihat, tuan-tuan boleh baca dia versi Jawi, versi Rumi, tuan-tuan boleh baca dan tuan-tuan akan dapati kelebihan-kelebihan orang berilmu, kelebihan-kelebihan alim ulama dalam kitab ni. Tuan-tuan akan dapat satu, tuan-tuan akan letak satu tarikan untuk menuntut ilmu insya-Allah. Pada malam ni hadis dia panjang lebar sikit, insya-Allah boleh guna. Tuan-tuan jangan tengok saya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilm wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma wa inna fadlal 'alimi 'alal 'amili كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما فمن أخذ به أخذ بحظ وافر أو كما قال أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Panjang. Baik. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Abu Darda, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dengar ni boleh dia duduk depan Nabi, boleh dia duduk jauh sikit daripada Nabi, boleh dia duduk belakang Nabi dan sebagainya. Tapi dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ataupun aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjalani satu jalan, apa dia? Satu jalan ilmu, berarti ia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalan ke syurga. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ada usaha untuk mencari ilmu, untuk mengetahui sesuatu berkaitan ilmu yang bagaimana, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi ilmu yang berkaitan dalam rahsia di sebalik Al-Quran,
berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil nukilan alim ulama dan sebagainya, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang mudarat. Ilmu yang bermanfaat yang bawa sejahtera dunia akhirat, bukan ilmu yang mudarat yang bawa sejahtera dunia tapi binasa di akhirat. Jadi ilmu pun ada dua, satu ilmu yang bermanfaat, satu ilmu yang mudarat. Jadi ilmu mudarat tu ada, ilmu mudarat nak bagi ilmu ada tuan-tuan. Jadi yang ni Nabi kata, siapa yang ada usra walaupun 5 minit, walaupun 10 minit ataupun lebih daripada masa tersebut, dia ada usra untuk mengetahui tentang rahsia dalam ibadah, dia ada usra untuk mengetahui tentang kesempurnaan solat, dia ada usra untuk mengetahui tentang fadilat, kelebihan beramal, kelebihan walaupun satu perkara yang kecil, kelebihan air sembahyang, walaupun dia tahu tentang perkara yang kecil, tentang kelebihan berpuasa dalam bulan Ramadan. Makna kata yang tu, kata Nabi, dia telah membina satu jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Makna kata lagi banyak dia menuntut ilmu, lagi cepat, lagi besar, lagi cepat jalan dia untuk menuju ke syurga Allah. Lagi banyak pengajian yang dia cari, lagi banyak kuliah yang dia duduk, lagi banyak dia sebagai penuntut ilmu, lagi dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ilmu dia tahu tentang apa hukum korek tidur. Jadi ni kalau puasa lagi dia mai tanya korek tidur batal tak batal. Dia bulan lain dia tak mau tanya, bulan puasa dia nak tanya korek tidur batal tak batal. Lah tak tanya ni, satu Ramadan insya-Allah dia tanya. Lah nak tanya sia-sia. Ustaz, korek tidur batal tak batal? Senang. Dia nak tanya tu, dia bukan risau pada amalan siyam, dia bukan risau pada qiyam, dia risau pada tidur. Tu jadi masalah. Lah tak tahu tanya siap. Tambah kita nak menyambut dalam bulan Ramadan, maka pada hari ini kita nak kena memperkasa apa makna Ramadan, apa makna puasa, syarat-syarat wajib puasa, syarat-syarat sah puasa. Lepas tu apa kelebihan, fadilat amalan yang perlu kita buat dalam bulan Ramadan, KPI sasaran kita pada tahun ni, harian kita satu Ramadan kita nak buat apa. Jangan masuk satu Ramadan tepuk dia dah Ustaz, KPI hari ni tak boleh minum kedai kopi. Jangan macam tu. Dia risau lah ni, mungkin ada yang situasi pelbagai, ada yang suka, ada yang duka, ada yang sedih, ada yang risau. Duk kira hari pasang ada kedai kopi kita takat pukul 5 ni habis lah. Cerita kita game over dia bang. Nak jumpa bila lepas raya. After raya dia kata ba'da al-Aid insya-Allah, dia kata tu pun tak tahu lagi. Puasa 6 kacau pula, dia kira risau tentang puasa. Sebab puasa ni tuan-tuan, tu pun satu ilmu. Kalau kita tahu rahsia puasa tu pun dah dikira satu ilmu, maka kata Nabi dia telah membina jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia nak mengaji Quran, walaupun hari dia nak memperkasakan ilmu Quran tajwid, maka dia kira menjalani satu jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengaji sebelum ni, hari dia nak perkasa sikit. Mat dengan adik-beradik mat pun ramai adik-beradik. Silap mat tu silap harakat, panjang cerita. Jadi sekurang-kurang kita hari ni ambil peluang. Tambah ni kita nak memperkasa apa yang berkaitan, mudah-mudahan Ramadan kali ni kita rasa Ramadan yang berkualiti. Bukan setakat Ramadan, berkekalan benda tu. Walaupun satu ilmu,
Walaupun kita kena alifun, ba'un, ta'un, sa'un, ja'un, ha'un, kha'un, da'un, zalun, sikit tak buat. Lama-lama kita upgrade sikit, abada saja, haqalaza, yang tu pun bagi kita boleh kenal, bagi kita boleh faham, bagi kita boleh sebut. Yang tu kita nak berkasar, tu makna dia. Kemudian Nabi sebut wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikah, sesungguhnya para malaikat Allah, apa dia? La tad'u ajnihataha, menghamparkan sayap-sayapnya. Sebab tu kita menuntut ilmu, malaikat akan turun dalam majlis ilmu, maka dia akan hampar sayap-sayapnya. Setiap seorang ni dia akan puasa tenang, dia akan puasa bahagia, selesa. Sebab tu dia boleh duduk, dia boleh duduk lama sehinggalah boleh qomat, boleh bangun. Di mana kata selesa. Ada yang khusyuk padanya, ada yang fikir masalah tadi tak ada. Kenapa? Kerana kita didampingi oleh para malaikat Allah. Sebab tu orang yang menuntut ilmu, orang yang duduk dalam majlis ilmu, dia tak akan disihat, dia tak akan disertak, dia tak akan diracun mana-mana perkara yang tidak baik. Sebab tu yang ni jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang didampingi oleh para malaikat Allah. Kenapa? Kerana para malaikat Allah ridwan lidhalibil ilm, meridai orang yang menuntut ilmu. Sebab tu siapa yang menuntut ilmu, tuan-tuan, sehari kena ada diary kita menuntut ilmu, walaupun 1 minit. Kalau Tok Guru tak marah 1 minit tak apa, 3 minit mesti kena ada. Atau kalau tak ada, kita kena buat bagi ada. Apa dia? Tanya apa kelebihan rukuk, tak apa dah. Apa kelebihan takbiratul ihram, apa fadilat takbiratul ihram pun tak apa dah. Kita nak ketahui satu benda secara terperinci, satu benda tak apa. Sehari satu-satu. Ataupun hari ini kita gila mengaji bahasa Arab, tak apa, tak apa. Boleh kenal bahasa Arab, boleh belajar zujaj, jadi kita pun jadi walaupun buku mengaji dengan anak mengaji bahasa Arab. Jadi yang ni kita nak tambah supaya kita ni di antara para malaikat Allah redha terhadap perbuatan kita sebagai penuntut ilmu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban. Nabi sebut 4 perkara. Nabi kata, jadikanlah kamu sebagai harian dalam diri kamu aliman, orang yang ada ilmu, orang yang sembahyang dengan ilmu, orang yang berpuasa dengan ilmu, orang yang bersedekah dengan ilmu, orang yang bersahabat dengan ilmu, orang yang ta'awun dengan ilmu, orang yang faham setiap benda akan ilmu, orang yang alim boleh mengajar pula. Ustaz, kami nak mengajar ke siapa? Ke anak bini boleh. Kita boleh mengajar ke anak bini, tak apa. Ini slot bersama abi, contoh. Slot bersama papa, kan? Buat satu slot di rumah lepas Aisyah ataupun sebelum tidur 5 minit, tak apa, sebagai tazkirah motivasi kepada anak. Kau anak balong habis sekolah rasa takut dan sebagainya, kita bagi motivasi buat usrah di peringkat rumah. Tu makna kata kita boleh jadi seorang alim, kita dapat sikit, kita kongsi ke anak. Tak boleh kongsi kat jiran, kat adik-beradik kita, kongsi ke anak dulu, tak apa. Boleh cerita satu benda, tadi pak dah cerita rukun sembahyang, niat sudah balik cerita tengok. Walaupun satu benda dia tahu. Al-muta'alliman, kata Nabi, atau orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang dengar akan majlis ilmu.
Sebab tu kita disarankan menuntut ilmu sampai liang lahat. Tuntut ilmu tuan-tuan tak ada masalah. Letakkan diri kita sebagai seorang penuntut ilmu sampailah aku mati pun tentang aku ni menuntut ilmu. Atau mustami'an, atau kita mendengar kepada majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Atau muhibban, ataupun kita tak boleh, kita dicintakan majlis ilmu, kita suka kepada majlis ilmu dan sebagainya. Wala takunul khamisata fatahlik, kata Nabi. Jangan jadikan diri kamu golongan yang kelima, maka binasalah kamu. Sebab tu kita hari ini nak kena terang benda tersebut dalam diri kita. Kemudian kata Nabi, wa innal 'alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang alim itu, jadi kita ni yang ada ilmu tadi, kata Nabi, la yastaghfir lahu, dipohon keampunan baginya. Siapa dia? Man fis samawati wa man fil ardi. Seluruh makhluk Allah di atas langit mendoakan kesejahteraan kita, mendoakan keampunan. Bukan setakat seluruh makhluk Allah di langit, seluruh makhluk Allah wa man fil ardi, yang ada di atas muka bumi. Wal hitanu fi jawfil ma, kata Nabi, sehinggalah makhluk Allah ataupun hidupan laut yang berada di lautan mendoakan keampunan kita. Ya Allah, ampunkanlah orang yang menuntut ilmu. Ya Allah, ampunkanlah orang yang ada ilmu. Ya Allah. Tuan-tuan, sepanjang kita jadi penuntut ilmu, sepanjang kita duduk dalam majlis ilmu, maka kita akan dimohon keampunan, kita akan disejahterakan keampunan, kita akan dihindarkan daripada bala bencana, malapetaka. Walaupun hari kita sabuk dah gundah gulana, keluh kesah dan sebagainya, oleh kerana kita menuntut ilmu, Allah Ta'ala mengungkai keluh kesah tadi keluar supaya dia berada dalam benda kelapangan. Sebab tu bila kita duduk dalam majlis ilmu, yang ni kelebihan tuan-tuan, seluruh makhluk Allah, benda ni tak nampak, duduk doa, ya Allah, ampunkanlah si fulan bin si fulan. Bukan setakat tuan-tuan, semua makhluk Allah doa kat kita. Bukan setakat hak kecil, hak besar, hak paling besar, komodo pun doa kita. Tuan-tuan jangan marah komodo pun doa kat kita kalau kita duduk dalam majlis. Nak abang minta sejahtera, keampunan kepada daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna fadlal 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi, wa innal 'alim, sesungguhnya orang yang berilmu itu, orang yang ada ilmu itu, 'alal 'abidi, terhadap orang yang beribadat semata-mata, kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi, seumpama kelebihan apa dia, satu bulan purnama di atas sekalian bintang-bintang di langit. Subhanallah. Makna kata kalau kita ada ilmu, kita sembahyang dengan ilmu, lebih baik daripada orang yang sembahyang semata-mata tak ada ilmu. Makna kata kita sembahyang, kita faham takbiratul ihram ni rukun, kalau tinggal batal. Kemudian baca surah Al-Fatihah rukun, kita tahu baca doa iftitah sunat, kita tahu baca surah lazim sunat, kita tahu baca surah tinggal, kita tahu makna kata rukun dengan sunat, syarat wajib sembahyang, baru dia mai satu halawatul ibadah.
baru dia mai satu kemanisan dalam ibadah. Sebab tu siapa yang sembahyang tuan-tuan dengan kemanisan, dia akan puasa satu kepuasan. Dia sembahyang tuan-tuan sampai dia tak sedar, puasa dia satu kepuasan, satu khusyuk dalam sembahyang kita. Puasa sembahyang kita berkualiti. Puasa sembahyang kita, Allahu Akbar, banyaknya dosa tu. Puasa macam tu, makna kata tuan-tuan yakinlah tuan-tuan dah ada ilmu. Makna kata kita hari ni tuan-tuan, daripada waktu ke waktu, bila mana kita angkat takbiratul ihram, kita menikmati ibadat tersebut akan berbeza daripada semasa ke semasa. Kalau duduk sama, makna kata tu tak ada kualiti. Sebab tu kata Nabi, alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri. Orang yang ada ilmu dalam sembahyang, orang yang tahu yang ada ilmu, kata Nabi, seumpama dia tu macam bulan purnama ala sairil kawakib, di atas sekalian bintang-bintang. Kawakib jadi jamak, kaukabun bintang. Kita tuan-tuan kalau di Malaysia kan, kami bertiga ni nak jadi film star, nak jadi film star ubur, bintang mencari bintang, nak bantu rancangan nak jadi film star. Tu pun ubur dah, habis meter dah, lawak habis meter dah. Nak kata ulun nak jadi film star. Cuba kita bayangkan orang yang ada ilmu, orang yang taat kepada Allah, setiap benda yang dia buat dengan ilmu itu lebih baik daripada star, lebih baik daripada bintang. Makna kata menerangi seluruh bintang yang ada di langit, menghiasi seluruh bintang yang ada di langit. Subhanallah. Sebab tu kalau kita tahu sikit pun tuan-tuan, kita tahu tentang kelebihan ayat sembahyang sekalipun, makna kata di situ menggambarkan tentang kelebihan kita sebagai orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya alim ulama itu pewaris kepada para nabi, para anbiya alaihimus salatu wassalam. Jadi kita tuan-tuan yang ada bersama dengan kita hanyalah alim ulama yang sangat sedikit. Maka hari ini kita nak kena memperkasakan ilmu kita untuk memperbanyakkan talaqi kita bersama dengan alim ulama, orang yang lebih ilmu, orang yang lebih zuhud, orang yang lebih kualiti kefahaman, ketakwaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut, kita kalau ada alim ulama, ingat mereka ni pewaris kepada para nabi. Mereka lah yang mewariskan risalah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita hari ini. Kita boleh dengar hadis Nabi, kita boleh baca ayat Quran, sehingga hari ini kita lihat Quran dengan pelbagai terjemahan, dengan pelbagai grafik media, dengan Quran yang bersih tajwid, dengan Quran yang ada asbabun nuzul, yang dihasil daripada perjuangan alim ulama yang tidak jemu-jemu tuan-tuan, membawa risalah ini supaya sampai kepada kita, membawa risalah ini supaya kita dengar qala Rasul, kita boleh dengar qala Allah Ta'ala, kita boleh dengar tentang terjemahan ayat-ayat Quran, bukan setakat dalam bahasa Melayu, bahasa Mandarin, Tamil, Nepal, Zimbabwe dan sekutu setara dengannya. Semua bahasa ada. Hasil perjuangan alim ulama. Sebab tu Nabi sebut kredit, wa innal ulama warasatul anbiya. Kemudian Nabi sebut, wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Dan tetapi
para anbiya alaihimus salat, wa innal anbiya, dan sesungguhnya para anbiya alaihimus salat wassalam lam yuwarrisu dinaran, tidak mewariskan harta kepada kita, tak waris kepada kita wang dinar emas ke ataupun dirham ke, tak ada. Tak ada. Ada tinggal dekat Haji Samad tahun 2021 kan, bangku 3 relung. Ada tuan-tuan. Nabi tak tinggal. Nabi tak tinggal kita harta. Nabi tak tinggal kita baita. Nabi tak tinggal kita arus seorang sebiji, tak ada. Nabi tak tinggal kita maybe seorang 3 biji, tak ada. Satu pun Nabi tak tinggal. Nabi tinggal kan, taraktum fikum amran fa in tamassaktum bihima lam tadillu bihi abadan abada, kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal kat kita dua benda. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Fa in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abadan abada. Kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Aku tinggal apa dua? Al-Quran dengan hadis ataupun sunnah aku, kata Nabi. Aku tinggal dua ni. Kalau kamu pegang, kamu tak akan sesat. Dunia pun tak sesat, dunia pun tak susah, dunia pun tak sengsara, akhirat pun tak sengsara. Pegang ledok dua. Sebab tu tuan-tuan, rahsia kita nak bahagia ni semua dalam Quran. Tuan-tuan ada masalah ekonomi dalam Quran, cara nak menangani masalah hubungan rumah tangga suami isteri dalam Quran, cara nak menyelesaikan faraid dalam Quran, cara nak menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hati dalam Quran, semua dalam Quran. Kita ambil rahsia. Sebab tu kita tengok doa Rabbana hablana min azwajina, semua dalam Quran. Semua dalam Quran. Rabbana atina fid dunya, tu di antara doa-doa yang ada yang kita amalkan selepas sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, semua ada dalam Quran. Sebab itulah Nabi tak tinggal apa kat kita tuan-tuan. Tinggal dua ni, kamu akan berjaya dunia, jaya akhirat. Sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Tanpa nak masuk bulan Ramadan, hari ni kita nak kena lebih cinta pada Al-Quran. Hari ni kita kena buat checklist. Berapa kali aku baca Quran? Berapa ayat Quran aku baca hari ni? Hari ni kita nak kena tanya. Ataupun semata-mata aku baca Quran dalam sembahyang sahaja. Yang ni tuan-tuan, kita nak dapat syafaat Quran, kita kena ada masa untuk Quran. Tak boleh sehari satu Quran, sehari satu juzuk pun tak apa. Dia satu juzuk. Tak boleh satu juzuk, satu surah pun tak apa. Agak-agak banyak malah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Jadi satu ayat. Dapat kena ada Allah, kita kena ada KPI kita. Sasaran kita hari ni aku nak kena baca berapa Quran, aku kena ada masa. Ni Quran nak dapat syafaat, tuan-tuan, kita mati tuan-tuan, Quran ada teman kita. Adik-adik, pak menakan, kenalan, datuk-datuk, Tan Sri, tinggal kita orang tu, pandai sendiri. Yang nak tolong kita siapa? Nur Al-Quran tuan-tuan, dia teman kita. Kalau tuan-tuan menemani Al-Quran, sentiasa bersama dengan Al-Quran, tak kira apa pun keadaan, maka tuan-tuan dapat syafaat Quran. Tambah nak masuk bulan Ramadan, bulan yang padanya syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Masa ni kita nak kena perkasakan masa kita dengan Al-Quran. Lah ni kita nak kena bersedia orang.
supaya Ramadan ni aku boleh baca sehari 1 juzuk. 1 juzuk berapa banyak? 20 bukan surat. 20 bukan surat, 20 lai lah tuan-tuan. 20 kali 2 40 muka kan. 40 muka bagi dengan 5 waktu berapa? 5 waktu lepas sembahyang subuh baca 8 4 lai habis. Tu sehari 1 juzuk. Sebab tu masa Allah Ta'ala bagi kita 24 jam. Masa ni tuan-tuan, kita nak kena perkasa. Okey, ambil pula suntikan dengan hadis Nabi SAW, supaya kita ni orang yang belajar dengan hadis, supaya kita tahu juga daripada lidah-lidah rasmi Nabi SAW. Sebab tu Imam Bukhari dia tulis dalam kitab dia Sahih Bukhari, Imam Muslim tulis dalam kitab dia Sahih Muslim, Imam Tirmizi pun tulis, Imam Abu Dawud pun tulis dalam karangan dia Aunil Ma'bud, Nasai tulis, semua tulis tuan-tuan, supaya kita dapat lidah-lidah rasmi daripada kalam Nabi SAW, supaya sampai ke kita. Hatta walaupun kitab ni 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama sekalipun, maka kita boleh dengar qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walakin warasu ilma faman akhazahu akhadha bihadzi wafir atau kama qala. Nabi sebut, walakin warasu ilma, aku ni tak bagi apa, tapi aku waris ilmu kepada kamu. Cara kita nak dekat kepada Allah, cara-cara kita nak taat, cara-cara kita nak mendapat keredaan, cara-cara kita nak faham apa makna tujuan kita bersinggah sana di dunia ini. Tujuan kita hidup ni kita faham, kita ada manhaj kita hidup ni, manhajul hayah, kita tahu manhaj kehidupan kita di atas dunia. Apa tujuan kita? Kita didatangkan sebagai hamba yang masuk, yang sebagai pedagang perantau yang duduk sementara. Satu hari kita akan balik berjumpa dengan Allah. Hak ni kita kena ambil peluang. Dan kata Nabi, faman akhazahu, barang siapa yang mengambil akannya, akhadha bihadzi wafir, sesungguhnya dia ambil habuan yang paling sempurna. Siapa yang ada ilmu, siapa yang ada bekal, dia nak balik jumpa Allah Ta'ala nanti, maka dia ada bekalan takwa. Dia nak pamer ke Allah, dia nak bersembah ke Allah sekurang-kurangnya. Dia boleh persembahkan hasil manfaat ataupun hasil masa yang diberikan Allah kepadanya ketika mana di atas dunia. Maka dia ambil akhadha bihadzi wafir, maka dia telah mengambil habuan yang paling sempurna. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kita nak kena kaji 114 surah, berapa surah kita baca. Hari ni kita nak kena berkasa. Sehari kalau satu Quran ni berapa kali aku khatam, berapa kali aku baca, berapa ayat aku sebut. Biarlah kita sebut ni tuan-tuan menjadi satu lidah rasmi kita di rumah. Kita boleh mendidik anak-anak kita dengan ramuan resipi sihat melalui pendidikan Al-Quran. Dan kita terap dengan beberapa panduan hadis Nabi SAW dalam kehidupan anak-anak kita. Terutama kita nak mengetahui tentang kaifiat, tentang kelebihan, tentang benda yang boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Masa inilah kita nak ambil peluang. Hatta dalam sirah-sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada permulaan Islam sehinggalah hari ini, kita boleh menikmati dengan keamanan, kedamaian. Hari ini kita nak kena cari macam mana kita nak faham, macam mana kita nak tingkatkan supaya ni kita ni di antara insan-insan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima manfaat
dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan perkongsian hadis yang panjang lebar ni, walaupun dia hadis tentang menuntut ilmu, makna kata jalan kita menuju ke syurga Allah, maka di situlah kita ambil sebagai peluang, kita letakkan sebagai satu semangat. Walaupun kita berusia sekalipun, kita mesti ada satu sifat seorang penuntut ilmu sampailah kita mati, sampailah kita berjumpa dengan Allah. Carilah sebanyak mana bekalan-bekalan yang kita boleh bawa, tuntutlah selagi mana kita boleh tuntut. Sakit lutut tak apa, lunyuk kaki saya bagi. Tuan-tuan sakit lutut, tuan-tuan lunyuk kaki tak apa, tak ada masalah. Jadi kita nak syarat supaya kita ada seorang yang menuntut ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan daripada semasa ke semasa kita di antara hamba yang semakin hari semakin memahami, semakin hari semakin berkualiti, semakin hari semakin kita manfaatkan usia kita dengan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, cukup sekadar itu saja. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan sama-samalah saya doa tuan-tuan dan saya, mudah-mudahan kita ni di antara hamba Allah yang disayangi dan dikasihi, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan panggilan Ramadan yang bakal berkumandang, janganlah kita puasa udah bulanan. Ni kadang-kadang tuan-tuan, fenomena hari ni dia jadi masalah. Tak dan 10 Ramadan pasang dah lagu raya, pasang dah lagu raya. Bila tiba hari raya, dia kira raya. Kawan baru 10 Ramadan, dia kira nak pambat Ramadan gelong. Kalau boleh kurangkanlah lagu raya. Tak salah lah tuan nak dengar lagu raya, ni kena buka tu black doon teringat kita waktu raya pun teringat orang tua. Dah ni sebelum raya pun kita teringat orang tua. Telefon esok ni 24 Syaban. Assalamualaikum mak, salam, makan dah lagi. Mandi 24 Syaban. Telefon bi. Ambil berat. Ni kena raya baru teringat nak balik kampung. Jangan tuan-tuan kita jadikan fenomena tersebut, jadikan tiap-tiap hari sebagai fenomena kita ambil berat kepada orang yang kita kenal, orang yang kita sayang dan sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan ni kita manfaatkanlah setiap waktu, setiap masa tuan-tuan. Mudah-mudahan janganlah satu Ramadan ni kita jadi hang lah. Jadi puasa tak apa nak kena. Jangan. Lah ni kita kena ready lah, kena ada persediaan. Nak masuk Ramadan kita kena bersedia. Macam kita nak masuk pergi sekolah, macam mana kita nak masuk pergi kerja, kita kena bersedia. Ramadan, carilah peluang-peluang yang ada dalam bulan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan, kurangkan tidur, banyakkan amalan. Pada siang hari kita berpuasa, pada malam hari kita berqiyam. InsyaAllah hasil dia sangat lumayan. InsyaAllah tuan-tuan, kita doa sama-sama. Mana nak tahu dalam masjid ni dia ahli malam Lailatul Qadar, lain ahli manam, ahli mimpi. Tak apa tuan-tuan, dia boleh terkejut tak apa. Terkejut tak apa. Tak boleh tahajud, terkejut tak apa. Sebab apa? Bila dia terkejut, hapuan dia nak pergi kencing, dia memang terkejut paling ramai. Sebab apa? Dia nak kencing ni, dia tak boleh tangguh. Dia boleh melihat lebih kurang, lebih tandas. Sekurang-kurang dapat terkejut sekalipun malam tu dia dapat satu perbezaan. InsyaAllah tuan-tuan ambil peluang doa. Doa jangan doa kat orang seorang, doa ramai-ramai. Mudah-mudahan kita sejahtera, insyaAllah. Jadi itu saja. Sebelum saya akhiri kuliah yang ringkas, insyaAllah pada malam ni saya ada 2 iklan. Yang pertama, insyaAllah tuan-tuan, siapa-siapa nak produk tersebut, saya kira tuan pergi kat kereta saya lagi, sabu basuh baju, harga RM17 untuk bulan Sya'ban, Ramadan kita bagi RM17. Kemudian yang kedua tuan-tuan,
siapa-siapa yang nak menunaikan umrah pada tahun ni bulan 11, bulan 9 penuh lah. Bulan 11 insya-Allah siapa-siapa nak pergi saya tuan-tuan ambil flyers kat saya insya-Allah. Harga 6290. Bulan 11 6290 26 November 2019 balik 6 Disember 2019. Di Mekah insya-Allah tuan-tuan akan duduk di sama ada di Anjur ataupun di Ritaj Zamzam Tower. Zamzam Tower dekat bawah Dasri Travel and Towers insya-Allah siapa nak duduk di Anjur ataupun duduk di Ritaj. Kemudian di Mekah, di Madinah insya-Allah tuan-tuan akan duduk di pintu 25 Bahudin ataupun Concord lebih kurang tu. Dua benda tu. InsyaAllah 6290 termasuk semua lah. Makan 3 kali tuan-tuan tak payah fikir makan lah. Tuan-tuan tak payah fikir makan semua masuk. Kursus semua ada. Kita akan buat lepas raya. Kita akan buat lepas raya insyaAllah 4 kali khusus. Siapa nak 6290 tak termasuk dengan kacang terdik saya tak bagi. Kacang terdik semua sendiri. Tuan Mak Malaysia dengan dokumen tunjuk kacang terdik ada semua kuih dua tak bagi. Jadi apa? Makna kata termasuk ayat Zamzam kita bagi 5 liter insya-Allah. Jadi itu saja siapa nak tuan-tuan boleh ambil flyers ada kat saya insya-Allah. Jadi itu saja saya tangguh kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamna ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, manfaatlah berkatilah ilmu yang kami dengar, yang kami pelajari pada malam ini ya Allah. Allahumma aftah qulubana fi talabil ilm warzuqna al-ikhlas wal 'amal bi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa sur'atil malaikatil muqarrabin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu